A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونصلي ونسلم على النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rizqna ilman nafi'an warzuqna fahma. Pertama sekali mari kita sama-sama melafazkan syukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini, diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada tengah hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, kita pada tengah hari ini kita akan bincang beberapa ayat daripada surah Al-Munafiqun, iaitu kita masuk pada ayat yang kelima. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khaza'inus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Maksudnya ialah, dan apabila dikatakan kepada mereka, pergilah kamu memohon keampunan supaya Allah Ta'ala berikan keampunan kepada kamu, kemudian mereka menggelengkan kepala dan kamu melihat mereka berpaling dan mereka adalah golongan yang sombong, adalah sama ke atas mereka sekiranya kamu tidak meminta keampunan kepada mereka ataupun kamu tidak meminta keampunan kepada mereka, nescaya Allah Ta'ala tidak akan memberikan keampunan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Mereka itulah yang berkata, janganlah kamu memberikan infak kepada mereka yang bersama dengan Rasulullah sehinggalah mereka itu kabur daripada Madinah. Ingatlah bahawa khazanah langit bumi itu ialah milik Allah, tetapi orang munafik itu tidak mengetahui. Mereka juga berkata, sekiranya kami kembali ke Madinah, kamu akan menyaksikan bahawa orang yang kuat, orang yang hebat akan mengeluarkan orang yang hina daripada Madinah. Ingatlah bahawa kemuliaan itu, kehebatan itu ialah milik Allah, milik Rasul dan bagi orang mukmin. Tetapi orang munafik itu tidak memahami. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah daripada surah Al-Munafiqun, ayat yang kelima sehingga ayat yang ke-8, di bawah tajuk Al-Adillatu Isbata Kadhbil Munafiqin wa Nifaqihim. Dalil-dalil yang menetapkan pembohongan golongan munafik dan sifat-sifat kemunafikan mereka. Jadi maknanya 5 ayat ini
telah membuktikan bagaimana golongan ini adalah golongan yang munafik, golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ni, golongan ni diisytiharkan ataupun dibuka dia punya kerahsiaan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kalau sebelum daripada ni mereka ni berlaku, mereka ni tidak beriman kepada Allah, tapi dari sudut Islamnya mereka berlaku. Solat di belakang Nabi, kemudian ikut serta berperang bersama dengan Rasulullah, kemudian bila bercakap dengan orang di hadapan Rasulullah, mereka akan sebut bahawa kamu perlu memberikan ketaatan, kesetiaan kepada Muhammad kerana dialah pemimpin kamu. Jadi ini adalah ayat-ayat lakonan. Dari sudut ayatnya lakonan, dari sudut perbuatannya, solat di belakang Rasulullah dan sebagainya, sehingga kan orang tidak boleh mengenal pasti ataupun tidak boleh buat dia punya perbezaan sama ada mereka ni betul-betul beriman kepada Allah ataupun tidak. Sebab iman ni adalah perkara yang bersifat dalaman. Tidak ada orang yang boleh menilai iman seseorang. Jadi dari sudut iman, kita tidak boleh menghukum seseorang tersebut, melihat orang ni beriman ataupun tidak. Kita hanya sekadar boleh menghukum seseorang tu dari sudut luaran saja. Orang tu bila mana dia mengaku sebagai Islam, kemudian dia sebut bahawa dia solat, maka kita perlu menghukum dia sebagai seorang Muslim. Dari sudut imannya kita tidak mengetahui perkara dalaman tu macam mana. Sebab tu ada golongan-golongan orientalis yang dihantar, yang mana mereka ni belajar agama, kemudianlah mereka ni menjadi mana dilihat sebagai seorang Muslim yang baik, tetapi mereka ni adalah golongan orientalis. Mereka ni tidak beriman kepada Allah. Jadi akhir sekali menggunakan manfaat yang umat Islam berikan kepada dia untuk menjatuhkan umat Islam itu sendiri. Ini berlaku, disebut di dalam sejarah, kan? Jadi kita sebut pada kita tuan-tuan, perkara yang dibuat oleh umat terdahulu. Contohnya kalau kita sebut kenapa orang-orang dulu tidak menghalau golongan orientalis ni, kan? Sebabnya akhir sekali kita mengetahui mereka ni tidak beriman pada Allah. Sebab kita perlu faham pada waktu tersebut, pada waktu tu orang tidak melihat dia punya kekufuran dia, tidak dilihat dengan jelas, kan? Nampak solat, puasa, pergi haji, bayar zakat sebagainya, kita perlu menghukum sebagai orang itu sebagai seorang Muslim, kan? Jadi hak-hak dia sebagai seorang Muslim itu perlu dijaga. Adapun kalau dia berlaku, kalau dia menyembunyikan kekufuran dia, kan, dia sebut bahawa dia Islam, sebenarnya dia tidak beriman pada Allah, yang itu kita perlu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu amat teruk ataupun amat berat balasan bagi orang yang munafik. Dia lebih teruk daripada golongan yang tidak beriman kepada Allah. Memang mereka ni tidak beriman pada Allah, tapi mereka melakukan kejahatan dengan berlakon ataupun menunjukkan keislaman mereka supaya identiti kekufuran mereka itu tidak dapat dikenal pasti. Waktu kedudukan orang munafik ini dalam neraka, Allah Ta'ala sebut yang paling bawah sekali. Kedudukan orang mukmin dalam neraka adalah kedudukan yang paling atas. Orang mukmin yang melakukan dosa kepada Allah, yang masuk dalam neraka Allah, dia akan berada pada kedudukan yang paling atas, paling tinggi. Neraka ni yang paling tinggi, itulah yang paling kurang dari sudut mana siksaan. Tapi neraka kita sebut tak apa dah, di atas pun tak apa, sikit-sikit pun kena tak apa. Jangan tuan-tuan, kita kalau kita bakar ayam, bagi contoh kita buat BBQ, kan, bakar ayam kena tangan pun jerit, kan? Hanya apakah lagi nak dibakar oleh api neraka Allah. Jadi sebab tu yang paling tinggi ialah orang mukmin, yang paling rendah ialah golongan munafik, kan? Ini yang disebut innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ini berada pada kedudukan yang paling bawah sekali di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerana mereka ni ialah
menyembunyikan kekufuran mereka, tetapi beria-ia menunjukkan mana keislaman mereka di hadapan umat Islam. Ini yang disebut sebagai maknanya orang yang munafik. Turunnya ayat daripada surah Al-Munafikun ini membuktikan bahawa wujudnya orang munafik, dan mereka ni adalah golongan yang berbohong. Dan tidak pelik mereka ni berbohong, sebab orang yang berbohong ni adalah orang yang tidak mempunyai keimanan yang sempurna dalam diri mereka. Orang yang berani berbohong, dia berani berbohong dengan pembohongan yang cukup jelas. Orang ni tidak ada keimanan yang sempurna. Pernah sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh jadi ke orang mukmin ni dia bakhil? Nabi kata boleh jadi orang mukmin dia bakhil, kan? Tuan maknanya haji bakhil, bin terdeku. Dia tu haji bakhil, ayah dia tu terdeku. Memang power lah, kan? Jangan letak tu anak kita, kan? Sebut bakhil sungguh, kan? Jadi nak sebut bahawa orang mukmin ni boleh jadi bakhil, kan? Saya tengok ada, kan, dekat-dekat di sekeliling kita ni tak pelik tu atau kita akan jumpa dengan orang bakhil, dengan orang yang kedekut, dengan orang yang maknanya orang yang pemurah, kan? Kalau di sekarang ni kita apa? Kalau di bandar ni kita tak jumpa sangat, kan? Tengok dengan orang-orang yang pelik-pelik, kan? Sebab kita kehidupan di bandar ni kita tak maknanya hidup secara mana lama dengan orang tersebut. Tapi kalau duduk di kampung, kita boleh tengok orang ni kedekut dia macam mana, kan? Sampai satu tahap tu atau orang kedekut ni, kan, dia tak boleh makan soto, dia punya udang tak boleh makan, soto tak boleh makan, kemudian ayam tak boleh makan, jadi sakit dia sebut, kan? Kedekut punya pasal dia boleh setting dia punya minda dia. Soto tak boleh, udang tak boleh, ni semua benda-benda mahal. Ketam lagi dah tak boleh. Boleh makan krim, kan, telur, kan. Telur sekarang mahal, mana tahu takut pokok jadi alergi pula makan telur, kan. Dia boleh setting minda dia sebut dia tak minat. Tapi bila orang hidang, mana udang, soto, dia lah yang paling awal sekali ambil, kan. Saya nak sebut bahawa ada orang mukmin yang bakhil ni ada, kan. Tapi sahabat lagi tanya, ya Rasulullah, boleh jadi ke orang mukmin ni berbohong? Mana kemudian Nabi jawab, Nabi kata tak mungkin. Orang mukmin ni tak mungkin berbohong, kan? Berbohong dengan pembohongan yang jelas, yang tidak ada helah dan sebagainya, kan? Adapun helah, adapun kita berbohong di hadapan isteri untuk menggembirakan hati isteri, bukan untuk lepaskan diri kita, kan? Untuk menggembirakan hati dia, kan? Kalau berbohong untuk menggembirakan hati kita tak boleh. Ni nak menggembirakan hati dia. Contoh, mana bagai contoh, kalau isi tanya apa nak pergi mana, nak pergi rat, kan? Biasalah, kan? Jadi nak pergi rat kat mana? Ini dekat sini je, kan? Kat Gombak ni. Tengok status tu sampai mana? Sampai Kelantan. Itu berbohong, kan? Bohong untuk kita, bukan untuk menggembirakan hati isteri. Yang menggembirakan hati isteri ni macam mana? Contohnya isteri ni kita balik rumah, kan, dia pun menangis. Dia menangis, dia sebut, dia kata, abang, betul ke saya ni hitam? Kan? Dia tanya. Kita tengok atas bawah, dan hati sebut memang hitam, kan? Contohnya tuan. Pada waktu tu dia sebut, dia kata, mana semua orang sebut saya ni hitam, kan? Saya ni tak cantik, kan? Kemudian kita pun sebut pada dia, kata, maknanya kalau lah pada pandangan saya lah, kalau pada pandangan abang lah, kan, pada mata saya lah, awak lah yang paling putih sekali, yang paling comel sekali, kan. Walaupun dalam hati kita tak lah benda tu, kan, tapi nak menggembirakan hati isteri pada waktu tersebut, maknanya itu dibolehkan, diharuskan, diharuskan. Kerana nak menggembirakan hati, mana hati isteri. Bukan nak melepaskan dia punya keinginan kita, tak, kan. Kita ni kadang-kadang terbalik, kan. Bila dengan kawan kita cakap betul, bila dengan isteri kita berbohong, kan. Itu terbalik, kan. Maknanya ialah ataupun dengan isteri kita cakap benar, kan. Dengan kawan kita berbohong, kan. Itu tak boleh, kan. Dalam Islam ni dia amat menitik beratkan dari sudut maknanya akhlak,
Kan akhlak ni tuan-tuan ni cerminan kepada akidah dan juga ibadah kita. Kalaulah kita nak sebut orang ni ialah orang mukmin Islam yang baik macam mana? Kan kita nak nilai dari sudut ibadah dia. Kita nak nilai orang ni bagus. Kan orang ni iman dia iman yang sempurna, ibadah dia ibadah yang bagus, kita nak nilai macam mana? Kan nilaian dia tersebut ialah perlu dilihat pada akhlak dia. Kan? Sebab tu akhlak itu memberikan cerminan pada akidah dan juga ibadah dia. Dia seperti mana pokok, akhlak ni dia seperti mana buah. Kan? Akal tu seperti mana akidah, iman Islam dia tu ataupun mana iman. Jadi disebut dengan Islam dia tu dari sudut bahan, dari sudut batan dan juga dahan dia. Kan? Hebat kita nak sebut bahawa kita nak kata pokok tersebut akal dia molek. Pokok dia molek, daun dia molek tu kita nak lihat dari sudut mana pokok. Contohnya kita ada 3 pokok durian. Kita tanam 3 pokok durian. Kemudian tumbuh. Nah, kita nak sebut bahawa pokok ni bagi, kita pokok ni bagus, pokok ni bagus. Pokok ni tak bagus. Kita nilai dari sudut mana? Tengok dari sudut akal ke? Tak? Orang tak tengok dari sudut akal, kan? Orang tak tengok dari sudut batang dia, kan? Orang akan tengok dari sudut buah yang dihasilkan oleh pokok tersebut. Tiba-tiba 3 pokok ni jenis yang sama, kan? Satu pokok ni kalau keluar buah dia adalah buah yang manis, warna dia molek, kan? Kita makan pun sedap. Buah durian contohnya. Yang 2 lagi kurang, kan? Maka kita akan sebut bahawa pokok ni adalah pokok yang baik kerana menghasilkan buah yang baik. Pokok 2 lagi tak baik, kurang. Maknanya hasil buah tersebut tapi kurang baik, kurang kita ambil perhatian. Kerana apa? Kerana tidak menghasilkan buah yang baik. Ini menunjukkan bahawa hasil itu yang penting. Hasil sebagai iman, daripada iman dan juga ibadah, itu dilihat dari sudut akhlak seseorang. Ya. Kalau dia akhlak yang baik, dia akan memberikan cerminan yang baik dari sudut ibadah dan juga keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akhlak yang baik ni tuan-tuan, dia boleh memberikan satu cerminan yang baik kepada Islam itu sendiri. Ya. Orang ramai bermeluk Islam, persentage orang masuk Islam bukanlah disebabkan maknanya dengan maknanya dia bukan disebabkan dengan lidah ataupun dengan peperangan. Tapi ramai yang masuk Islam daripada dulu sampai sekarang ialah dengan hal, dengan dakwah bil hal, dengan akhlak yang ditunjukkan oleh umat Islam itu sendiri. Kalau kita berdebat apa semua sekali ni, mungkin seorang, 2 orang akan masuk, ya mungkin. Tapi kalau dari sudut hal, manusia akan masuk secara berbondong-bondong, beramai-ramai. Dalam sejarah Islam ada beberapa ketika pada zaman Rasulullah masuk secara beramai-ramai ialah ketika mana peristiwa pembukaan kota Mekah. Ini manusia masuk secara beramai-ramai. Nabi berada 13 tahun di Madinah, kan, menunjukkan mukjizat, kan, debat, memberikan contoh, kan. Akhlak Rasulullah yang cukup luar biasa pada waktu itu. Sebelum daripada Islam, orang kenal akhlak Nabi macam mana, kelakuan Rasulullah. Tapi 13 tahun Nabi berada di Mekah, hanya lebih kurang 300 orang sahabat sahaja yang memeluk Islam, kan. Kemudian Nabi balik semula 10 tahun, mana 5-6 tahun selepas daripada itu, berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Kerana apa? Kerana melihat akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Bila Nabi ada kekuasaan, kan, pada waktu tersebut lalu Nabi membebaskan, kan. Nabi kata kamu hari ini dimerdekakan, kamu hari ini dibebaskan. Bila orang tengok akhlak Rasulullah pada waktu tersebut, menyebabkan orang masuk Islam, tuan. Seramai-ramai, mana ramai yang masuk Islam pada waktu tersebut. Nabi memberikan pengampunan kepada mereka yang pernah menyakiti baginda Rasulullah. Sehinggalah Ikrimah bin Abu Jahal, kan, orang yang banyak memusuhi Rasulullah, kan. Ikrimah bin Abu Jahal anak pada Abu Jahal, kan. Nabi pernah sebut tentang Abu Jahal. Nabi kata, inilah inna man fir'au hadhihi ummah. Fir'aun pada umat ni orang dia iaitu Abu Jahal, kan. Jadi nak sebut memang teruk dah. Tapi Ikrimah masuk Islam akhir sekali,
Walaupun pada awalnya dalam peristiwa Fathu Mekah, Ikrimah lari tuan-tuan, Ikrimah lari, kan? Melarikan diri sebab dia tahu dia tidak akan mendapat pengampunan daripada Rasulullah. Dan dia lari. Kemudian akhir sekali isteri dia minta pengampunan pada Rasulullah. Nabi memberikan pengampunan kepada Ikrimah, kan? Jadi balik lepas daripada tu, dia termasuk di kalangan orang yang mana yang menjadi tulang belakang mempertahankan Islam. Siapa tahu tuan-tuan, anak kepada Abu Jahal menjadi seorang sahabat yang duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia boleh masuk Islam? Kerana melihat akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kan Nabi memberikan pengampunan, kemudian dia tertarik kepada Islam pada waktu tersebut. Jadi sebab tu kalau kita hari ini tuan-tuan, kalau kita nak dakwah, nak ajak orang pada Islam, kan, kita kena tunjukkan akhlak yang baik. Ya, cuma dari sudut sekarang ni umat Islam ni kurang sikit dari sudut akhlak, kan. Dari sudut solatnya bagus, kan. Paling bagus kan dari sudut sambutan raya paling bagus, kan. Ramadan paling baguslah kita ni, kan. Daripada sebutkan, daripada kan yang jahat boleh jadi baik waktu Ramadan, kan. Arti-arti pakai tudung, kan. Dia punya cari tudung sebagainya bagus. Sambutan tu bagus dari sudut Islamnya, dari sudut puasanya, dari sudut solatnya. Tapi kurang dari sudut akhlaknya, kan. Masih lagi melakukan perkara-perkara yang di luar daripada maknanya yang di luar daripada batasan akhlak-akhlak Islam, kan. Kalau kita tengok tuan-tuan, yang paling ramai sekali yang duduk dalam penjara sekarang, contohnya yang masuk pusat pemulihan akhlak siapa? Kan, pusat pemulihan akhlak, kan. Mana yang ramai sekali adalah umat Islam, yang paling ramai. Yang paling ramai sekali yang berbohong, kan, yang mencari, yang mana yang mencuri, yang merompak, yang pukul orang ialah siapa? Ialah umat Islam yang paling ramai sekali, kan. Yang nama dia Islam, yang mengaku sebagai Islam, tetapi tidak ada akhlak. Perlu dilihat dari sudut apa kesilapan yang ada pada mereka, sehingga iman dan juga ibadah mereka tidak dapat melahirkan akhlak yang baik. Dan dia secara automatik tuan-tuan, kalau iman kita betul, ibadah kita betul, kita akan dapat menghasilkan akhlak yang baik. Akhlak ini satu benda yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Sehingga Nabi sebut dengan jelas, Nabi kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya sesungguhnya aku ni dibangkitkan ialah untuk menyempurnakan akhlak, kan. Bukan benda yang bersifat kepisah. Bukan kata Nabi datang hanya suruh untuk maknanya buat sembahyang solat, saya sebenarnya punya sahaja, tak. Sehingga Nabi sebut aku ni dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak, menunjukkan pada kita bahawa akhlak ni satu benda yang cukup penting, ya. Al-Imam jadi disebut Imam Bukhari, kan. Imam Bukhari ni dia susun satu kitab yang dinamakan dengan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Ini semua orang tahu. Dalam Sahih Imam Bukhari dia ada satu bab, iaitu bab akhlak, kan. Bab akhlak, kan, bincang ambil hadis, bincang dalam berkenaan dengan bab akhlak. Imam Bukhari melihat bahawa perbincangan penyusunan tentang akhlak dalam sahihnya, dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, hanya satu bab dia tak cukup, kan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengambil satu bab berkenaan dengan akhlak itu saja. Dia buat satu kitab yang disebut dengan Adabul Mufrad, kan. Daripada hanya beberapa hadis yang dibincangkan dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, kemudian dia keluarkan satu bab tersebut, susun satu kitab yang dinamakan dengan Adabul Mufrad. Dia letak hampir 500 hadis dalam kitab Adabul Mufrad, perbincangan berkenaan dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kalau kita boleh baca hadis tersebut, kalau kita boleh amalkan hadis tersebut, sesat, kan. Semua kenaan dengan bab, kenaan dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah, apa yang Nabi suruh tentang akhlak, semua dibicarakan dalam kitab Adabul Mufrad, kan. Sebab tu pendidikan, pembinaan saksiah dan akhlak ni satu benda yang cukup penting, kan, dalam mencerminkan umat Islam itu sendiri. Tapi hari ini kalau orang tu ada akhlak yang baik, orang tak hirau sangat, kan. Orang kata orang ni kurang cantik tapi akhlak dia baik,
macam tu kan, je lah kan. Tapi kita kadang-kadang kita sebut akhlak tu boleh dibentuk, muka tak boleh dibentuk kan. Dia tak tahu bahawa akhlak yang baik itu dia boleh memberikan sejuk dari hati kita kan. Anak kita tuan-tuan, contohnya kita ada anak kita cemerlang dari sudut akademik, PMR kan, apa sekarang PT3 kan, PT3 PMR zaman dulu kan, PT3 kemudian SPM, kemudian SDP, STAM, dapat skor cemerlang, tapi akhlak buruk. Kita nak akhlak yang baik ataupun kita nak dari sudut cemerlang saja kan. Jadi cemerlang ni, budak-budak ni cemerlang, dia ada fasa, dia punya zaman kecemerlangan dia kan. Setiap orang ni dia ada zaman kecemerlangan dia kan. Ada orang waktu kanak-kanak boleh baca mana awal, orang puji dia, tapi bila masuk darjah, maknanya bila masuk tingkatan, dia kurang sikit, zaman kecemerlangan dia tak ada. Ada orang budak sekolah biasa, pada sekolah rendah, sekolah menengah biasa sahaja dia, tapi bila masuk universiti, zaman kecemerlangan dia tu orang nampak kan. Ada juga orang yang dilihat kecemerlangan dan kegemilangan dia adalah zaman ketika mana dia mendapat kerja, ada bisnes dan sebagainya. Belajar tak pandai, waktu sekolah rendah orang tak tengok pun dia, waktu sekolah menengah orang tak highlight pun dia, tapi bila masuk alam pekerjaan, berniaga, dia jadi mana ada zaman kegemilangan dia pada waktu tersebut. Maksudnya setiap orang tu ada zaman kegemilangan dia, tapi setiap orang pada zaman masa-masa mana pun tuan-tuan, dia mesti mempunyai akhlak yang baik kan? Kalau dia ada zaman kegemilangan pada zaman pekerjaan, tapi akhlak dia buruk tuan-tuan, dia tidak ada hasil kan? Sebab hasil kegemilangan orang tu dapat rezeki banyak mana, itu hanya maknanya itu adalah bergantung pada takdir yang Allah Ta'ala tetapkan kepada dia kan? Kadang-kadang dia buat usaha sikit dapat banyak, ada dia buat usaha banyak dapat sikit kan. Itu bergantung pada takdir, dia dapat banyak mana itu bergantung pada takdir. Tapi yang Allah Ta'ala nak tengok bukan hasil yang kamu dapat, tapi yang Allah nak tengok ialah dari sudut akhlak yang kamu macam mana kan. Akhlak ni di sepanjang masa dia kena ada akhlak yang baik kan. Sebab tu pembentukan akhlak ni cukup penting. Itu sebab tu tuan-tuan, ini yang disebut sebagai maknanya ialah golongan munafik ni mereka tidak beriman kepada Allah, sebab tu mereka ni berani berbohong. Daripada 4 ayat ni menunjukkan bagaimana golongan munafik ni adalah golongan yang Allah Ta'ala membuka wajah sebenar mereka. Pembohongan yang cukup-cukup dahsyat yang mereka buat kepada umat Islam dan juga di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam riwayat ketika mana Nabi balik daripada peperangan Bani Mustalik kan, Nabi singgah di satu tempat yang mana tempat tersebut ada berlakunya perbalahan antara 2 orang sahabat. Ini saya ringkaskan. 2 orang sahabat ni berbalah, namanya Jahjah dan juga Sinan. Jahjah daripada Muhajirin, Sinan daripada Ansar. Balah punya balah tuan-tuan mula-mula daripada mulut kan, berbalah mulut, balah mulut. Akhir sekali naik tangan. Jahjah dia pergi pukul, pergi lempang sahabat yang bernama Sinan, menyebabkan kegemparan berlaku di kalangan sahabat. Berita disampai kepada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay dengar berita ni, menyebabkan dia ni ambil peluang tuan-tuan untuk nak memecah belahkan kesatuan umat Islam yang Nabi bina pada waktu itu. Dia sebut, dia kata, kamu tahu bagaimana orang yang kamu memberikan bantuan pada mereka, dia pukul sahabat kita kan. Dia sebut Jahjah tu daripada Muhajirin, orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tiba-tiba kita bagi tempat tinggal pada dia, kita bagi duit pada dia, bagi makanan pada dia, tiba-tiba hari dia boleh pukul kita. Kalau kita biarkan orang ni lama berada di mana kamu akan tengok bahawa dia akan menjadi, dia akan pijak kepala kita. Ini dia punya ayat-ayat yang disebut oleh Abdullah bin Ubay. Dia sebut lagi, dia kata kufu ta'amakum ala hadha rujul, cukuplah kamu bagi makanan kepada orang. Mana wala tufiku hatta yanfaddu wa yatraku, jangan kamu bagi infak lagi pada mereka ini sehinggalah mereka ni keluar daripada Madinah. Disebut lagi, dikata wallahi demi Allah kan,
Demi Allah, sekiranya la in raja'na ila al-madinah la yukhrijanna al-a'azzu minhal azal. Kamu akan tengok golongan yang hebat, orang yang ada izzat akan mengeluarkan orang yang lemah, orang yang hina daripada Madinah. Dia melabelkan umat Islam sebagai orang yang hina, orang yang lemah. Orang yang hebat dia lah, orang yang hebat. Dia meletakkan diri dia sebagai orang yang hebat disebabkan dia ni adalah orang asal di Madinah. Orang yang ada harta, orang yang ada kedudukan, orang ada pengaruh, orang ada pengikut. Kan? Meletakkan level orang tu mulia ataupun tidak berdasarkan kepada apa yang orang tu miliki sewaktu mana hidup atas dunia. Kan? Pada zaman tu Rasulullah bersama dengan para sahabat, ramai di kalangan sahabat muhajirin yang miskin. Bila tengok sahabat miskin, mereka akan sebut bahawa orang ni golongan yang hina. Kan? Hina dengan sebab apa? Dengan sebab tidak ada harta. Ini level yang diletakkan oleh orang munafik. Kan? Kemudian berita ni, kan, seorang sahabat yang bernama Zaid bin Al-Arqam dengar tentang berita ni. Dia pergi jumpa dengan Abdullah bin Ubay. Dia ni ada pertalian lama dengan Abdullah bin Ubay. Waktu ni Zaid bin Al-Arqam ni masih lagi remaja. Dia sebut, dia kata, wallahi la uhibbuka ba'da kalamika hadha abada. Demi Allah, selepas daripada aku mendengar perkataan kamu hari ini, aku rasa benci pada kamu. Kan? Walaupun dia ada pertalian darah dengan Abdullah bin Ubay, tapi kecintaan dia kepada Rasulullah melebihi daripada pertalian darah. Kan? Rasa benci sebab Abdullah bin Ubay telah melakukan perkara, maknanya menghasut supaya orang ini membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun laporkan berita ni kepada Rasulullah. Nabi dapat berita pada ketika itu Sayyidina Umar. Bila Nabi dapat berita, kemudian Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, bagi urusan ni pada kita. Kan? Dia pun sebut, dia kata, aku akan minta seorang sahabat untuk pergi pancung kepada Abdullah bin Ubay. Memang melakukan tindakan yang memang mana provokasi yang melampau. Kan? Kemudian Nabi kata, jangan wahai Umar, kalau kamu membunuh dia, mana apa manusia akan kata pada daripada mesti manusia akan kata bahawa itu Muhammad telah membunuh sahabat dia sendiri. Kemudian pada waktu itu Nabi memanggil Abdullah bin Ubay. Bila Nabi panggil Abdullah bin Ubay, Nabi tanya dia. Kemudian dia bersumpah di hadapan Rasulullah bahawa dia tak kata seperti mana yang disebut oleh Zaid bin Al-Arqam. Ini pembohongan yang nyata. Berita dia tersebar, tuan-tuan. Bila Abdullah bin Ubay menyebut bahawa dia tidak, maknanya dia sebut, dia kata apa yang disebut oleh Zaid bin Al-Arqam itu merupakan satu fitnah, menyebabkan orang percaya pada dia. Orang tidak percaya kepada Zaid bin Al-Arqam. Kan? Sedangkan apa yang disebut oleh Zaid bin Al-Arqam itu adalah perkara yang benar. Kan? Jadi Zaid bin Al-Arqam pada waktu tersebut duduk dalam rumah, tak keluar daripada rumah. Kan? Sebab dia seorang remaja. Abdullah bin Ubay ni orang yang ada pengaruh, orang yang hebat, sehingga disebut bahawa dia hampir nak dilantik menjadi ketua negara di Madinah pada waktu tersebut. Kan? Jadi mana orang yang hebat, tuan-tuan. Kalau orang yang ada pengaruh tiba-tiba lawan dengan mana budak remaja, mana 14 tahun, 13 tahun, bawa berita, tuan-tuan, berita pula clash, siapa yang kita akan dengar? Mesti kita akan lebih dengar pada orang yang ada pengaruh tadi. Kan? Tengok status dia, kan, mana mungkin orang dia berbohong. Kita akan sebut macam tu. Kan? Menyebabkan Zaid bin Al-Arqam tu sedih. Akhir sekali Allah menurunkan 4 ayat ini sebagai nak membuktikan benarnya Zaid bin Al-Arqam dan nak mendustakan perkataan Abdullah bin Ubay. Jadi Al-Quran sendiri yang membongkar siapakah golongan yang benar, kan, siapa golongan yang salah. Memang sifat kebenaran tu macam tu, tuan-tuan. Kebenaran ni kita tidak boleh menguburkan kebenaran tu buat selama-lamanya. Hari ni kalau kita berbohong, kita boleh tutup hari ni, tapi kita tidak boleh tutup kebenaran tu selama-lamanya. Jadi kalau orang tu, contohnya hari ni dia buat kesalahan, kemudian orang tutup, kan, orang yang tidak bersalah dihukum sebagai contoh. Satu masa nanti mana Allah Ta'ala akan menunjukkan kebenaran yang sebenar, kan?
Mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang kita akan dapat saksikan, kan? Kebenaran tu dia akan terungkap, sama ada cepat ataupun lambat saja. Sebab tu kita ni bila berada pada kebenaran, kena pegang kebenaran tersebut, kan? Bila kita sebagai umat Islam ni, kita kena pegang dengan kebenaran Islam tu sendiri, kan? Jangan tukar, walaupun disebabkan ramai orang yang tidak menyokong Islam pada ketika ini. Contoh. Jadi itulah tuan yang dirahmati oleh Allah, sekadar perbincangan kita pada tengah hari ini berkenaan dengan 4 ayat saya tak sebut detail tentang 4 ayat ini. Cuma 4 ayat ni, 2 ayat yang terakhir itu ialah perkataan yang disebut oleh Abdullah bin Ubay. Allah Ta'ala ulang balik, kan? Yang disebut, dia kata jangan kamu bagi infak kepada mereka yang bersama dengan Rasulullah. Allah Ta'ala ulang balik perkataan itu, Tuhan ulang balik, kan? Memang bukan, mana Allah Ta'ala tidak menyebut bahawa dia ni berbohong, dia ni cakap benar, tak. Allah Ta'ala mengulangi balik perkataan dia. Itu maksudnya ialah perkataan itu benar, kan? Ulang balik mana menunjukkan satu contoh, kan? Yang lebih, maknanya orang boleh dapat menilai bagaimana maknanya pembohongan yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Ubay, kan? Kalau kita sebut, kita kata orang ni berbohong, kita telah menghukum. Dia tak sama dengan power sekiranya kita buat keluar hujah. Memang orang ni berbohong sebab dia menyatakan kiam. Jadi apa yang Quran tunjuk ni ialah perkara yang sebagai hujah yang kuat, bukti yang jelas, menunjukkan bagaimana pembohongan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Bila mana turunnya ayat ni, maknanya ialah bila ada hujah yang jelas, maka orang tidak boleh menyakat, tak boleh nak bantah hujah tersebut. Bila Allah telah menunjukkan ayat-ayat ini, maknanya umat Islam yang lainnya terus beriman dan mengakui bahawa apa yang disebut oleh Abdullah bin Ubay itu merupakan satu pembohongan. Jadi membersihkan nama Zaid bin Al-Arqam. Jadi bila terbuka, maknanya buka tuan-tuan dia punya kebenaran, terungkap kebenaran tersebut, orang yang maknanya orang yang salah tadi akan dihina lah, kan? Orang yang benar tu akan diangkat dan akan dimuliakan. Jadi Zaid bin Al-Arqam tu diangkat, kan, dimuliakan kerana kebenaran yang dia bawa, dan Zaid dan juga Abdullah bin Ubay dilihat sebagai orang yang hina. Bukan setakat dia menghina baginda Rasulullah, membuat provokasi kepada Islam, tapi pada masa yang sama dia menunjukkan dia telah bersumpah dengan sumpah yang sumpah yang dusta. Itulah tuan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan kita pada tengah hari ini. Ramai hari ini. Kau tak cuti ke? Biasanya pergi tempat-tempat lain, tak ramai kata tak cuti sekarang, baguslah, insya-Allah. Jadi selamat tambahlah tuan-tuan, kan, selamat bercuti lah, kan, confirm hari Jumaat satu Ahad ni tak ada orang, jadi lebih baik kalau nak balik di kampung lah, kan, jangan pergi ke tempat-tempat makna melawat dan sebagainya, confirm dia, kan. Jadi cukup sekali saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan berkati pertemuan kita yang berkaitan daripada Allah yang berkelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.